Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Stadium RTM kita mulakan dengan Badminton Masters Thailand. Skuad negara menampilkan prestasi long lai di suku akhir selepas cuma satu daripada 5 wakil berjaya mara ke suku akhir. Pasangan beregu campuran Chen Tangji To Yi Wei kini harapan tunggal Malaysia untuk merangkul gelaran di kejohanan tersebut. Tang Ji Yi Wei yang turun selaku pilihan kedua kejohanan tidak berdepan masalah mengenepikan lawan yang juga rakan senegara Hu Pangron, Cheng Su Yin dalam tempoh 32 minit. Mereka yang kini berada di ranking ke-9 dunia menang 21-14, 21-15 untuk menempah slot suku akhir berdepan pasangan pilihan ke-6 dari Belanda, Robin Tabling, Selina Pick. Gandingan Belanda itu melangkah ke suku akhir selepas menewaskan seorang lagi wakil negara, Tan Kian Meng, Lai Peijing, 18-21, 21-15, 21-19. Sementara itu, beregu lelaki negara Ong Yu Sin Teo Yi Yi gagal menepati status selaku pilihan keempat kejohanan selepas tewas aksi 3 set ke atas pasangan Denmark, Andreas Søndergaard, Jasper Toft. Wakil negara akur tumpas 23-25, 21-14, 14-21 dalam tempoh 58 minit. Nasib sama dialami pasangan pilihan kelima kejohanan Goh Sun Huat, Shivan Lai yang ditunjukkan jalan keluar oleh beregu campuran dari Indonesia Rehan Kusharjanto, Lisa Kusamawati dengan keputusan 17-21, 21-17, 16-21. Pemain perseorangan lelaki negara Cham Jun Wei juga tidak berupaya menyaingi wakil Belanda Mark Kaljo selepas tewas mudah 7-21, 11-21. Beralih ke olahraga, Sukan Universiti Asia AUG dan Sukan Malaysia SUKMA akan menjadi fokus utama atlet 400 meter lelaki negara Umar Osman. Beliau turut optimis meraih pingat emas pada SUKMA Ogos ini selain ingin mencipta rekod baharu kebangsaan. Saya sekarang fokus berbetulkan diri saya dulu untuk saya ke US dan juga mungkin sebelum ke US tu saya ada kejohanan AUG, Asian University Games dan juga SUKMA. So, itu saya cubalah untuk menang medal dan pecah rekod. Pertahankan saya punya gold medal dan nak pecah rekod. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Ramah Mesra bersama peminat di Putrajaya. Umar mencipta sensasi pada Sukan Universiti Dunia di Chengdu, China tahun lepas dengan memecahkan rekod kebangsaan dimilikinya dengan catatan 46.09 saat dalam acara 400 meter. Perkembangan hoki. Kabar gembira menanti skuad lelaki dan wanita negara dalam acara 5 sebelah apabila Kementerian Belia dan Sukan KBS bakal menyediakan peruntukan kepada mereka tidak lama lagi. Menurut Menteri KBS Hannah Yeoh, peruntukan kepada kedua pasukan tidak dapat diberikan sebelum ini kerana Piala Dunia yang disertai mereka di Muscat, Oman adalah pertandingan baharu. Skuad hoki lelaki 5 sebelah negara melakar pencapaian membanggakan selepas muncul naib juara pada edisi sulung Piala Dunia. Mereka tewas 2-5 kepada Belanda dalam aksi final yang berlangsung pada Khamis. Sementara skuad wanita pula menamatkan aksi di tempat ke-6 pada Sabtu lepas. Sukan Pelayaran, kejohanan edisi ke-20 Lada Langkawi International Regatta Perdana 2024 yang membuka tirai semalam di Langkawi mendapat sambutan menggalakkan. Lebih 350 peserta tempatan dan antarabangsa menyertai kejohanan 4 hari tersebut. Menurut Timbalan Presiden Perahu Layar Kedah Muhammad Effendi Abdullah, ini kejohanan terbesar di Asia Tenggara serta mendapat pengiktirafan kelas 3 oleh Persekutuan Pelayaran Antarabangsa. Jelas beliau, Thailand adalah negara paling ramai menghantar peserta bertaraf dunia. Selain itu, ia juga disertai oleh negara China, Taiwan, Korea Selatan, Indonesia, Singapura serta India. Sebanyak 10 kategori dipertandingkan antaranya Optimis, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7 dan International 420. Saingan akan berlangsung sehingga 4 Februari di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan Langkawi. Saingan Liga Hoki Malaysia TNB 2024. Pasukan hoki wanita Kuala Lumpur City memulakan saingan dengan langkah kanan apabila berjaya menumpaskan pasukan CS Mustang HT dengan jaringan 1-0.
Saingan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil menyaksikan skuad kendalian Kanagi Arumugam berjaya menampilkan aksi cemerlang dengan melakukan beberapa serangan berbahaya ke kubu lawan. Namun jaringan kemenangan KL City hanya hadir pada minit ke-54 menerusi penyudah pukulan sudut penalti Irma Nur Izzati Batrisha Arif Amrun. Kemenangan ini sebagai suntikan semangat buat KL City sebelum berdepan pasukan Malaysian University pada Sabtu. Dalam satu lagi aksi, pasukan dari China, Liao Ning Women Hockey Team mula tunjuk taring pada perlawanan pertama selepas membelasah Kedah 10-0. Wang Li Hang menjadi penyumbang utama dengan menjaringkan 3 gol, manakala Sun Yu Yuan meledak 2 gol. Pasukan itu akan menentang CS Mustang HD pada perlawanan kedua yang berlangsung pada 3 Februari. Perkembangan sesi ujian rasmi saingan MotoGP. Pelumba baru kelas utama Pedro Acosta mempamerkan rentak positif bersama jentera KTM, pasukan Red Bull Gas-Gas Tech 3 selepas merekod masa kedua terpantas di Litar Antarabangsa Petronas Sepang SIC semalam. Acosta mencetak masa 1 minit 59.385 saat. Pelumba dari Sepanyol berusia 19 tahun itu merupakan juara dunia Moto3 pada 2021 dan Moto2 tahun lepas. Sementara itu, seorang lagi pelumba dari Sepanyol, Dani Pedrosa, muncul sebagai pelumba terpantas. Wakil pasukan Red Bull KTM Factory Racing itu mencatat masa 1 minit 59.233 saat di Litar sepanjang 5.543 km. Manakala seorang lagi pelumba pasukan KTM Factory, Paul Espargaro, ketiga terpantas dengan catatan masa 1 minit 59.415 saat. SIC akan menjadi tuan rumah GP Malaysia pada 31 Oktober hingga 2 November tahun ini. Piala Asia 2023, pengendali Korea Selatan Jurgen Klinsmann melaungkan keyakinan pasukannya mampu mengatasi Australia pada saingan suku akhir di Stadium Al-Janub Qatar malam nanti. Jurulatih kelahiran Jerman itu juga tidak menganggap tempoh rehat yang singkat berbanding Australia akan menjadi masalah buat anak buahnya. Be excited to play them. It will be a 50-50 match. It will be a hard-fought match. We are ready for the battle. We battle through 120 minutes against Saudi Arabia, and we will go and battle through whatever it takes against Australia because we want to go and move on in this tournament. Perlawanan malam ini akan menjadi pertembungan pertama antara kedua-dua pasukan dalam Piala Asia sejak Socceroos mengalahkan Korea Selatan 2-1 dalam final edisi 2015 untuk gelaran pertama mereka. Korea Selatan menjadi juara pada 1956 dan 1960 dan berharap untuk mengakhiri penantian 64 tahun mereka untuk gelaran ketiga di Doha. Kita beralih ke perkembangan Formula 1. Pelumba Mercedes, Lewis Hamilton, membuat kejutan bakal menyertai Ferrari bagi musim 2025 menggantikan Carlos Sainz. Pelumba berusia 29 tahun itu telah mengaktifkan klausa pelepasan kontrak bersama Mercedes dan akan meninggalkan pasukan pada penghujung musim ini. Hamilton, juara dunia 7 kali, bakal digandingkan bersama Charles Leclerc yang telah melanjutkan kontrak selama beberapa musim bersama Ferrari. Ini merupakan percubaan terbaru Ferrari untuk kembali kompetitif mencabar kejuaraan dunia. Pasukan itu tidak mempunyai juara dunia sejak Kimi Raikkonen melakukannya pada tahun 2007. Ferrari juga kali terakhir menguasai kategori pengeluar pada tahun 2008. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Fahazim, salam Malaysia Madani. Salam sukan untuk semua.